Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Kembali lagi dengan satu lagi isu yang hangat. Nah, teman-teman, baru-baru ini kita mendengar berkaitan dengan isu penerbangan ataupun syarikat penerbangan, yaitu isu My Airline. Nah, kita juga pernah mendengar kenyataan daripada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menafikan terlibat dengan isu My Airline. Nah, saudara-saudara, hari ini pula ataupun yang terkini, di dalam sebuah artikel mengesahkan terdapat tangkapan yang pasti mengejutkan ramai. Tangkapan yang mengejutkan ramai terutamanya kepimpinan politik di Malaysia. Saya tak tahu 4 tangkapan ini terlibat di mana-mana parti di dalam kalangan politik Malaysia. Tetapi dalam artikel ini mengesahkan dari Malaysia kini 4 lagi ditahan berhubung siasatan My Airline. Polis menahan 4 lagi individu bagi membantu siasatan kes syarikat pelaburan iServe dipercayai mempunyai kaitan dengan pengasas bersama syarikat penerbangan tambang rendah My Airline. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof, berkata mereka terdiri daripada individu berusia lingkungan 30 hingga 62 tahun. Beliau berkata, 3 individu berkenaan ditahan pada jam 1 hingga 1.30 tengah hari selepas memberi keterangan di pejabat JSJK di Menara KPJ di Kuala Lumpur. Manakala, seorang lagi di kawasan Bukit Tunku. Kesemua mereka berkhidmat di syarikat iServe dengan memegang jawatan Treasury Assistant, Finance Assistant, Pengurus Penyelidikan, dan Pembangunan R&D serta Peguam, katanya dalam kenyataan. Pada 17 Oktober lepas, polis menahan seorang pengasas bersama dan pemegang saham sebuah syarikat penerbangan bergelar Datuk serta isteri dan anak lelakinya bagi membantu siasatan kes mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, AMLA TFPUAA 2001. Susulan itu, polis menahan seorang lagi ahli perniagaan berhubung aktiviti pengubahan wang haram, membabitkan syarikat penerbangan berkenaan. Namun, keempat-empat individu itu telah dibebaskan dengan jaminan polis. Bagi saya, ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan. Ramai kepimpinan politik Malaysia, tidak kira dari parti pembangkang maupun parti kerajaan. Artikel dari Malaysia kini. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati semua, tuan-tuan dan puan. Baru-baru ini kita mendengar satu lagi isu berkaitan dengan fitnah. Nah, di dalam isu yang berlaku, fitnah yang berlaku ini melibatkan salah satu kepimpinan politik ataupun isteri kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi satu perkongsian ataupun ulasan dari Shabuddin Husin ataupun shabuddin.com, kaki fitnah patut segera diambil tindakan. Jangan dibiarkan lepas bebas begitu saja. Saya setuju dengan kenyataan ini. Disebabkan fitnah ini boleh menyebabkan banyak kesan-kesan yang buruk terutamanya kepada yang difitnah. Nah, persoalannya kaki fitnah ini siapa? Siapakah yang telah membuat fitnah? Nah, berkaitan dengan isu isteri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang difitnah di dalam satu situasi ataupun satu kejadian. Nah, di dalam perkongsian dari ulasan ataupun perkongsian dari Shabuddin Husin, dalam beberapa hari kebelakangan ini terdapat 2 fitnah yang berlegar di media sosial dan menjadi makanan enak bagi sesetengah netizen untuk menyebar dan memanjang-manjangkannya sebagai dosa percuma.
Tidak terkecuali turut gairah melakukan dosa tersebut ialah mereka yang bergelar pemimpin dan beberapa individu yang agak dikenali dalam masyarakat. Nah, siapakah pemimpin yang dimaksudkan oleh Syabuddin? Dua fitnah berkenaan ialah yang pertama, gambar istri Perdana Menteri Dr. Wan Aziza Wan Ismail bersama istri-istri pemimpin dunia, termasuk istri Perdana Menteri Israel Sarah Netanyahu. Melalui gambar tersebut, kebetulan berlaku konflik perang berlaku di Gaza ketika ini. Adanya Wan Aziza dalam gambar bersama istri Perdana Menteri Israel digambarkan kononnya beliau seolah-olah tidak menyokong perjuangan rakyat Palestina. Sehingga ada netizen yang menulis, kenapa Wan Aziza tidak mengelak untuk bergambar dengan Sarah Netanyahu itu? Kedua, video berkenaan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail ketika mendaftarkan perkawinan pasangan bukan Islam sebenar sambutan Hari Pendaftaran Negara. Video itu digambarkan dan diberi keterangan seolah-olah menunjukkan Saifuddin Nasution menjadi juru nikah untuk menikahkan pasangan bukan Islam. Dalam hal ini, selain ramai yang memfitnah Saifuddin Nasution telah menjadi seorang juru nikah kepada bukan Islam, terdapat pula seorang yang dekat dengan PN menyebarkan video tersebut bersama keterangan yang mendakwa inilah menteri yang tiada kerja yang kini telah menjadi juru nikah agama Hindu. Dalam kedua-dua kes, kegairahan mereka yang anti kerajaan menyebarkan gambar dan video berkenaan ternampak seperti tidak dapat dibendung lagi. Tanpa melakukan tabayun atau menyemak fakta terlebih dahulu, mereka terus menyebarkan demi meraih manfaat politik dan untuk menyerang kerajaan yang ingin dijatuhkan. Meskipun penjelasan telah diberikan, baik berkenaan gambar Dr. Wan Aziza dengan istri Perdana Menteri Israel dan video Saifuddin Nasution, hakikatnya fitnah telah pun lebih dahulu tersebar luas dengan meluasnya. Berkaitan gambar Dr. Wan Aziza, ia diperjelaskan bahwa itu adalah gambar ketika istri-istri ketua kerajaan diraihkan oleh istri Presiden ES sewaktu sidang UNGA PBB pada 21 September lalu. Ketika gambar diambil, konflik perang di Gaza belum lagi meletus dan dengan itu mengaitkannya seperti istri Perdana Menteri tidak sensitif dengan konflik di Palestina adalah suatu fitnah yang terang lagi nyata. Bagi saya, mana-mana kaki fitnah, terutamanya dari kepimpinan pembangkang, sepatutnya ditangkap, sepatutnya dipenjarakan, sepatutnya dikenakan tindakan yang amat tegas, supaya fitnah ini tidak berulang lagi. Disebutkan ini adalah satu isu yang amat sensitif. Begitu juga dengan video Saifuddin Nasution mendaftarkan perkawinan pasangan bukan Islam. Selain ia bukanlah ritual agama dan tidak menjadi juru nikah, beliau selaku Menteri Dalam Negeri sebenarnya memang diberi kuasa berbuat demikian. Selain penjelasan dan ada laporan polis turut dibuat, agak menyedihkan karena mereka menyebarkan fitnah, berhubung dua-dua kes langsung tidak diambil tindakan. Pemfitnah itu juga, meskipun setelah penjelasan diberikan, selain tidak memadamkan hantaran mereka juga tidak meminta maaf atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Akhirnya apa jadi kepada negara ini? Dalam hal ini sudah sampai masanya untuk pihak kerajaan, khususnya PDRM dan SKMM untuk segera bertindak tegas terhadap mereka yang mempunyai kegemaran melakukan fitnah di media sosial. Tak tahulah siapa yang lakukan, mungkinkah dari kepimpinan pembangkang. Kalau benar individu ini dapat identiti mereka dapat dibocorkan, sepatutnya dikenakan tindakan. Tangkap, siasat, dan kemudian dakwah mereka yang terbabit mengikut berbagai peruntukan undang-undang sedia ada menurut Syabuddin. 2-3 kali kena tangkap, disiasat dan didakwa di mahkamah, percayalah, pasti taubat mereka untuk terus jadi jahat menurut Syabuddin. Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.